Ya, Yang Amat Baling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas kesempatan dan peluang yang diberikan untuk sama membahas peruntukan Kementerian Pertanian di peringkat jawatankuasa. Begitu juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri sendiri yang datang untuk mengambil respon daripada persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Pertama, saya ingin menyentuh mengenai dengan butiran 010600 yang berkaitan dengan pengairan dan saliran pertanian. Sebagaimana yang telah berulang kali diberi penekanan dalam Dewan yang mulia ini oleh ahli-ahli yang berhormat tentang tanah-tanah terbiar yang tidak dapat dibangunkan dengan usaha-usaha pertanian. Apakah kajian pihak kementerian sedar bahawa tanah-tanah yang berpotensi untuk dibangunkan dengan pertanian ini sebahagian besarnya adalah tanah-tanah yang pada satu ketika dulu adalah subur dan dapat menghasilkan menjanakan hasil pertanian yang tinggi, tetapi disebabkan oleh pengairan dan saliran pertanian pada waktu ini ada di antaranya yang telah terbantut, ada yang sungai-sungai di tepinya yang telah tertimbus, menyebabkan aliran air dan saliran untuk menuju ke sawah-sawah ataupun ke tempat-tempat pertanian tadi telah tidak lagi sebagaimana dapat dilakukan sebagaimana pada ketika dulu. Jadi dengan sebab itu maka kita mengharapkan supaya pihak Kementerian Pertanian ini sendiri di bawah peruntukan ini untuk melihat supaya perairan dan saliran pertanian ini dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Contoh, kalau dilihat di kawasan saya sendiri di Baling, banyak sungai-sungai itu yang walaupun di bawah Jabatan Perairan dan Saliran, tapi dia mempunyai hubung kait yang rapat dengan pihak pertanian. Dengan sebab ada yang sungai-sungai itu tadi telah pun terjejas kedudukannya, maka usaha-usaha pertanian di sebelah ataupun yang berdekatan itu tadi juga turut terjejas. Datuk Yang di-Pertua, yang kedua ingin saya sentuh di atas butiran 10,000 LPP, di mana kita tahu bahawa salah satu daripada agensi yang terus kepada peringkat grassroots di petani-petani atau pak tani kampung ialah LPP. LPP apa yang dipahamkan ialah antara lain untuk memperkasakan hasil-hasil pertanian, terutama sekali dalam usaha-usaha pemasaran selain daripada farma. Kita lihat pasar-pasar tani sejak daripada beberapa tahun yang lalu tumbuh begitu membanggakan di seluruh perusuk negara ini, terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar. Dengan sebab itu maka pada asalnya pasar-pasar tani ini apa yang kita fahamkan ialah untuk memberi peluang kepada pak tani kecil atau pak tani kampung mengeluarkan hasil pertanian mereka untuk mereka pasarkan di dalam setidak-tidaknya di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kawasan mereka atau di bandar-bandar yang dekat dengan kampung mereka sendiri. Tetapi kebelakangan ini kalau kita meninjau melihat sebenarnya sebahagian besar daripada apa yang dipasarkan di pasar-pasar tani itu sendiri bukan lagi hasil sebenarnya daripada hasil pak tani kecil kampung ini atau usaha-usaha orang kampung, tapi sebahagian besar adalah daripada pasar-pasar borong oleh pemborong-pemborong yang besar yang disebabkan kebanjiran daripada barang-barang atau hasil-hasil pertanian yang sebegini membantukan sebenarnya dengan hasil-hasil pertanian daripada pak tani kecil, sebab pak tani kecil tak mampu untuk bersaing
dengan harga-harga yang telah diberikan oleh pasar-pasar borong yang ataupun pengusaha-pengusaha borong yang besar ini. Begitu juga kita lihat Persatuan Peladang yang telah dijanakan sebelum ini adalah untuk membantu membimbing atau meletakkan suatu kedudukan supaya dapat diorganiskan pak tani ini, di samping mereka dapat sama-sama memikul tanggungjawab dan amanah bebanan supaya pak tani ini dapat dibantu dan dapat dibela dan dapat disatukan suara mereka itu sendiri. Tetapi rata-rata kita lihat sekarang ini persatuan peladang seolah-olah macam hidup segan mati tak mau. Oleh itu saya merasakan bahawa sampai masanya pihak kementerian sendiri mengambil suatu inisiatif atau suatu pendekatan supaya persatuan-persatuan peladang ini juga mendapat bimbingan khusus daripada pihak kementerian bagaimana mereka nak organize dan bagaimana mereka nak mengendalikan supaya pak tani ini dapat menghasilkan hasil pertanian yang agak lebih baik daripada apa yang kita dapat sekarang. Ini saya rasa kalau ini tidak dilakukan, maka Persatuan Peladang pada umumnya boleh dikatakan hanya seolah-olah macam tinggal nama saja, tapi matlamat dan tujuan sebagai suatu institusi yang berdaya maju dalam perkhidmatan sokongan pertanian, kita bimbang takut nanti tidak wujud. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya menyentuh tentang butiran 060000, iaitu FAMA. Hasil-hasil pertanian terutama dari pak tani kampung kita lihat masih berada di tahap lama dan tidak begitu meluas pemasaran. Boleh jadi faktor-faktor utama ialah kerana kesulitan pihak pak tani ini untuk mendapat pemborong-pemborong dengan harga yang munasabah. Hasil daripada modal yang mereka keluar, pembajaan dan sebagainya, dan usaha-usaha daripada sejak biji benih. Tetapi apabila hasil daripada itu mereka tidak dapat harga yang agak munasabah. Contohnya, kalau tidak keterlaluan di sini saya boleh sebut, contoh farmer membeli hasil daripada pekebun-pekebun dengan harga yang agak rendah. Contohnya pisang, melalui farmer pak tani boleh jual secara umumnya dalam RM1.40 sekilo. Tetapi kalau pembeli-pembeli yang bukan daripada farmer, dari luar, pak tani dapat menjual harga RM1.60 1 kilo. Jadi keadaan inilah menunjukkan bahawa sejauh mana pertanggungjawaban yang diberikan kepada farmer dalam membantu untuk menjana hasil pertanian daripada pak tani yang terutama sekali dari pak tani kecil atau pak tani kampung ini. Yang kedua, faktor yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, kita melihat pengangkutan adalah merupakan salah satu perkara yang besar, kerana pak tani kecil tidak mampu untuk menyediakan pengangkutan yang agak munasabah dan baik untuk mereka bawa hasil pertanian mereka ke tempat-tempat yang boleh terjamin pemasaran. Dengan sebab itu kos mereka akan meningkat, kerana mereka terpaksa menyewa pengangkutan yang agak lebih-lebih lagi dalam keadaan hari ini yang kita tahu bahawa diesel dan sebagainya harganya naik. Dan yang paling malang sekali, beberapa kali berlaku di kawasan saya sendiri, pak tani menghadapi gangguan-gangguan haiwan liar. Gajah masuk, kebas pokok pisang mereka, dan berbagai-bagai lagi, ubi, babi sapu dan macam-macam. Modal dah keluar. Jadi dengan keadaan-keadaan ini, akhir sekali pak tani yang baru mencuba keberanian mereka untuk menyahut seruan Kementerian Pertanian ini, seolah-olah dengan keadaan itu rasa dah jadi perit.
Ya, masa yang dengan izin Datuk yang dipertua sikit, saya nak sentuh juga 010100 ini, iaitu dari segi pengurusan. Kementerian, terima kasihlah pihak Kementerian Pertanian kerana ada membantu memberikan beberapa jenis bantuan kepada yang diperlukan oleh pak tani. Cuma kadang-kadang kita lihat ada bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada sasaran dan tidak sampai pada tempatnya yang sebenar. Dengan sebab itu saya cadangkan supaya pihak kementerian menubuhkan satu pasukan pemantauan atau penguatkuasaan untuk pastikan supaya bantuan-bantuan itu sampai kepada sasaran dan tempatnya. Kalau boleh Datuk Yang Dipertua sepintas lalu 030100 veterina. Sulit untuk kita penternak haiwan kecil di kampung-kampung, lembu dan sebagainya, kambing. Begitu jugalah pak tani tadi untuk mendapatkan perkhidmatan veteriner ini atau doktor haiwan, kerana agak jauh tempat dan kedudukan doktor veteriner ini juga terhad. Dia punya tenaga dia itu tadi. Dengan sebab itu kadang-kadang haiwan itu mati dulu daripada dapat rawatan. Jadi ini merugikan. Dan akhir sekali saya nak sentuh mengenai NATC ini, butiran 010500, iaitu Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan, yang saya rasa kita jelas benda itu. Tapi persoalan yang timbul sekarang ialah kita lihat pak tani masih berada dalam keadaan cara pertanian tradisional. Mana pergi latihan-latihan untuk menjanakan dengan menggunakan teknologi moden. Kemana perginya sebahagian daripada graduan ataupun lepasan-lepasan daripada institusi pertanian, termasuklah Universiti Pertanian dan sebagainya, di mana pak tani kampung teraba-raba untuk mendapat bimbingan ini. Dan kita yakin bahawa berbeza di tempat kita dengan negara-negara luar. Apabila kita ada sikit ijazah grade, maka kita tak mampu lagi dan tak mahu lagi setengah pada setengahnya untuk turun padang, orang kata bertongkos lomos dengan keadaan selut lumpur itu sendiri untuk membangun dan menjanakan pertanian. Terima kasih Datuk.